Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ni tuan-tuan saya nak mengulas tentang kekoyakan Muhyiddin Yassin. Nampak gayanya Tan Sri Muhyiddin Yassin begitu koyak dan begitu marah dengan Datuk Seri Ismail Sabri hari ini tuan-tuan. Dan yang paling lucunya saudara, seorang Perdana Menteri yang dikenali sebagai kerajaan gagal. Muhyiddin ni saudara, satu dunia dah kenal dia sebagai Perdana Menteri kerajaan gagal. Hari ini dia mengatakan sekiranya Datuk Seri Ismail Sabri gagal untuk menguruskan ekonomi negara, maka sewajarnya beliau membubarkan parlimen. Saudara, nampak sangat tuan-tuan, Muhyiddin Yassin telah begitu koyak tuan-tuan. Kenapa saya rasa lah tuan-tuan, kenapa dia koyak ni kan? Mungkin saya silap, tapi saya nak beritahu lah. Mungkin bila dia tengok ketika Datuk Seri Zahid Hamidi berpeluk siap lagi pipi lagi dekat stadium Titi Wangsa, dia betul-betul marah. Dia betul-betul marah. Lepas tu dengan Datuk Zahid sambut tangan Perdana Menteri dengan begitu erat. Kemudian semalam di perhimpunan MIC, sekali lagi kita tengok keakraban antara Presiden dengan Perdana Menteri. Nampak gayanya, ianya benar-benar telah mengoyakkan hati tisu Tan Sri Muhyiddin Yassin tuan-tuan. Tetapi yang paling saya mengejutkan saudara, orang yang terkenal dengan kerajaan gagal, yang mengatakan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebagai gagal. Yang ini tuan-tuan amat mengejutkan kita. Kita tak pernah sangka. Kita tahu dia ni tak berapa nak cerdik kan. Kita tahu dia ni jenis mementingkan diri sendiri, tetapi kita tak sangka lah beliau seolah-olah macam tak cermin muka dia ketika dia membuat kenyataan tersebut. Apa taknya saudara? Saya nak beritahu orang yang mengatakan bahawa kerajaan ini gagal tuan-tuan, inilah orang yang dilantik oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Ekonomi Negara. Majlis Pemulihan Negara. Bukan pemulihan ekonomi, pemulihan negara. Pemulihan negara ni tuan-tuan, maksudnya ekonomi pun dia bertanggungjawab. Untuk pulihkan tentang COVID pun dia bertanggungjawab. Untuk pulihkan keyakinan rakyat kepada kerajaan pun dia bertanggungjawab. Semua benda dia bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah rakyat hari ini yang terbeban dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Semuanya terletak di dalam di bahu pengurusi Majlis Pemulihan Ekonomi. Jadi macam mana dia boleh kata Perdana Menteri ini sebagai gagal tuan-tuan? Itu sebab tadi Perdana Menteri pulang paku buah keras dengan mengatakan sekiranya beliau mengatakan kerajaan ini gagal, maknanya dia pun gagal. Betul lah tu tuan-tuan. Sebab dia adalah sebahagian daripada kerajaan yang bertaraf menteri. Bertaraf menteri tuan-tuan. Makan gaji buta tuan-tuan. Makan gaji buta. Makan gaji. Dia sendiri kata apa yang dia dah buat gagal untuk memulihkan ekonomi. Dalam erti kata lain. Saudara, antara perkara yang menyebabkan kalau nak dikira lah, kita bukan nak backup Perdana Menteri, tetapi hakikat dan realiti dia. Saya yakin, pertamanya saya begitu yakin, di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, dia telah berjaya mengeluarkan Malaysia ini daripada zaman kegelapan. Kenapa saya kata dia mengeluarkan Malaysia daripada zaman kegelapan? Sebab zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin lah tuan-tuan,
Kita tak boleh cari makan secara sempurna. Tak pernah dalam sejarah, tuan-tuan. Kawan-kawan kita tak boleh keluar cari makan. Hanya essential services je yang boleh keluar cari makan. Itu pun essential services kebanyakannya. Perkhidmatan yang essential, yang apa dipanggil, perkhidmatan penting, yang dibenarkan untuk beroperasi, berurus niaga sepanjang tempoh PKP yang sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup. Sesedara, semua lingkup sehinggakan ramai orang hilang punca pendapatan, ramai orang tidak boleh hidangkan makanan di bawah tudung saji, ramai orang terpaksa berpinjam dengan along, ramai orang mengharapkan duit KWSP mereka boleh dikeluarkan, ramai orang mengharapkan dapat keluarkan duit KWSP dengan harapan boleh bayar along. Ramai orang lepas dah guna duit along, dah guna duit KWSP untuk menjadikan modal, last kali ditutup balik dengan PKP bodoh dia. Akhirnya ramai orang, tuan-tuan, stres, yang masalah mental pun bertambah, dan orang yang membunuh diri kerana ada kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin itu pun, tuan-tuan, berlipat kali ganda berbanding dengan biasa. Jadi macam mana Muhyiddin boleh kata dia boleh kata bahawa kerajaan Ismail Sabri gagal? Ini belum lagi kita ulas, tuan-tuan. Bila nak menyerahkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri, dia telah buat perjanjian, dan dalam perjanjian itu dia mengatakan bahawa kabinet beliau, kabinet yang dah diiktiraf sebagai kabinet gagal, perlu dikekalkan. Kalau ada Perdana Menteri terpaksa mewarisi barisan kabinet Muhyiddin Yassin. Busuk-busuk, tuan-tuan, disebabkan dah tukar kepala yang busuk ni. Setidak-tidaknya kerajaan yang sebelum ini telah diiktiraf dunia sebagai kerajaan gagal, setidak-tidaknya dapat mengambil pendirian yang tegas, membuka sektor ekonomi. Kalau ikut kebodohan Muhyiddin ni, tuan-tuan, semata-mata nak menyelamatkan tengkuk dia sebagai Perdana Menteri, dia boleh buat lockdown hanya di parlimen supaya orang tak pergi ke parlimen dan buat undi tak percaya pada dia. Tapi kerana nak meyakinkan saudara, nak meyakinkan bahawa lockdown dia tu kerana angka kesihatan meningkat, angka COVID meningkat, saudara, dia lockdown satu negara semata-mata nak nampakkan real, dan kemudian dia isytiharkan darurat supaya dia boleh membelanjakan 600 bilion, tuan-tuan, duit rakyat Malaysia tanpa merujuk kepada parlimen. Dan hari ini dikaji. Saya sekarang ni tengah tunggu. Tunggu. Dikaji, kau tunggu. Saya teringin, tapi tak apa, belum boleh diumumkan lagi. Sabar. Kita cerita tentang negara yang dikatakan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang gagal, yang mengata tu 10 kali lebih gagal. Saya nak beritahu, tuan-tuan, setidak-tidaknya bila tukar Perdana Menteri, dia lebih mendengar keluh kesah rakyat. Dia mendengar keluh kesah rakyat, dan setidak-tidaknya, saudara, dia telah membuka sektor ekonomi, membolehkan orang yang dulu memandu Grab, memandu taksi, boleh cari makan balik macam biasa bila sektor ekonomi dibuka. Peluang pekerjaan yang sebelum ini zaman pemerintahan, zaman kegelapan Muhyiddin Yassin, kita lihat kadar pengangguran berlipat kali ganda naik. Tiba-tiba bila ditukar Perdana Menteri, walaupun mewarisi kerajaan gagal, mewarisi kabinet gagal, setidak-tidaknya ada improvement yang berjaya dibuat. Angka pengangguran telah berjaya dikurangkan, peluang pekerjaan telah berjaya ditingkatkan. Jadi Muhyiddin, sebelum kau cakap orang ni, kau tengoklah prestasi diri kau sendiri.
Prestasi diri kau bukan buruk, sangat buruk, babe. Sangat buruk. Macam mana kau boleh kata orang lain gagal ni? Setidak-tidaknya bila orang dah sengsara pasal kau punya pasal lockdown bodoh ni, bila orang minta air citra, kau tak bagi. Kuang-kuang Datuk Seri Ismail Sabri bagi, walaupun lewat sikit daripada Pilihan Johor. Sekuang-kuang dia bagi, orang boleh menapas balik. And when 40 billion is injected into our economy, it's just like a stimulus package. Ianya merangsang pertumbuhan ekonomi. Itu sebab pertumbuhan ekonomi kita zaman kau melingkup, kuang-kuang Datuk Seri Ismail Sabri telah menaikkan sedikit. Walaupun masih banyak benda yang perlu diatasi, yang perlu diperbaiki, yang boleh diperbaiki, kurang-kurang ada perubahan. Orang bolehlah juga cek makan walaupun belum cukup kuat lagi ni. Kita nak kuatkan lagi, kita nak bawa masuk foreign direct investment. Tidak-tidaknya ada juga. Covid hilang ke? Covid tak hilang lagi. Covid masih ada. Tetapi kerajaan Ismail Sabri tak buat measurement bodoh macam yang kau buat. Ada orang kata jangan sebut bodoh, tapi nak buat macam mana? Kalau tak cerdik, bodohlah tu. Aduh, satu negara kau lockdown semata-mata kerana nak menyelamatkan tengkuk kamu. Tengkuk kamu sebagai Perdana Menteri takut kena undi tidak percaya di Parlimen. Habis, musnah hidup manusia. Ni orang baru nak bertatih balik, baru nak mula berniaga balik. Nasib baiklah juga ada Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi nak bandingkan dengan kamu ni, kamu langsung tak layak untuk membicara soal kerajaan yang gagal. Dan kalau tidak ada perjanjian, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, nak tukar AG tak boleh, nak itu tak boleh, ini tak boleh, kena ikut polisi bodoh kamu. Saya yakin kalau hari ini Datuk Seri Ismail Sabri diberikan peluang untuk memerintah mengikut acuan dia sendiri, saya yakin dia boleh buat lebih baik daripada kamu. Walaupun dalam UMNO ni ada banyak orang lain yang lebih baik daripada Datuk Seri Ismail Sabri, tapi definitely he is much more better than you. So tak payahlah duk sembang pasal kerjaan gagal. Kalau nak tahu prestasi dia bagus tak bagus, bubar parlimen cepat. Bubar parlimen cepat. Kita tengok bila Barisan Nasional kembali memerintah secara bersendirian, Barisan Nasional menjadi kerajaan dominan dalam kerajaan Malaysia ini. Kita tengok bagaimana kita boleh naikkan foreign direct investment. Dan bila foreign direct investment masuk ke dalam negara ni, kita boleh perkukuhkan nilai ringgit. Bila kita berjaya perkukuhkan nilai ringgit, kita berjaya turunkan harga barang, terutamanya yang import, termasuklah harga barang tempatan yang di dalamnya ada komponen barang-barang import. Kita boleh kukuhkan balik bursa saham Kuala Lumpur yang menjunam semenjak kerajaan Pakatan Harapan, yang mana Muhyiddin merupakan menteri, presiden sebuah parti politik di dalam Pakatan Harapan, adalah sebahagian daripada kerajaan pada ketika itu. Kita boleh kukuhkan balik bursa saham Kuala Lumpur. Kita boleh kurangkan kita punya kadar defisit negara. Kita boleh kurangkan hutang-hutang yang kamu telah pertingkatkan zaman pemerintahan Pakatan Harapan dan juga zaman pemerintahan Perikatan Nasional. Banyak masalah kita boleh selesaikan. Daya saing negara ini pun kita dapat tingkatkan, seperti mana dulu zaman 61 tahun Kerajaan Barisan Nasional memerintah, terutamanya 9 tahun ketika zaman Datuk Seri Najib. Kita boleh tingkatkan kembali. Tak ada masalah. Pertumbuhan ekonomi negara 2017 nombor 3 terbaik di dunia. Kalau cepat kita buat pilihan raya, insya-Allah tuan-tuan, lagi cepat kita usaha ke arah memulihkan ekonomi negara. Pastikan negara pertumbuhan ekonominya kembali, kalau tak dapat pun nombor 2, nombor 1, dapat kembali di tangga ketiga terbaik di dunia seperti mana zaman Datuk Seri Najib. Kita boleh buat. Tak ada apa yang mustahil, saudara. Yang penting
Yang penting rakyat perlu mengembalikan kuasa mutlak kepada Barisan Nasional sebagai parti dominan. Kalau kita boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri, insya-Allah tuan-tuan, apa yang kita nikmati sepanjang tempoh 61 tahun pemerintahan Barisan Nasional, tidak mustahil kita boleh dapat balik. Walaupun it's not that easy. Siapa pun jadi kerajaan selepas kemusnahan yang dibawa oleh Pakatan Harapan dan selepas zaman kegelapan dibawa oleh Muhyiddin Yassin, tuan-tuan, it's not that easy. It's not that easy. Betul, memang tak mudah. Tetapi walaupun tak mudah, saudara, saya yakin Dato' Seri Ismail Sabri dah buat jauh lebih baik berbanding dengan Muhyiddin Yassin. Jadi tak payahlah duk sembang nak kata orang lain gagal. Kalau kamu sendiri, orang bunuh diri kerana kamu lah, Muhyiddin. Mana kau nak letak muka kau ni? Aku pun tak faham. Mana nak letak muka? Saya pun tak faham. Boleh mengeluarkan ayat macam ni. Semata-mata kerana dia koyak. Baru 2 program. Baru program pemuda jentera, pelancaran jentera pemuda Barisan Nasional. Baru MIC buat program. Belum lagi MCA buat program. Belum lagi Puteri UMNO buat program. Belum lagi wanita UMNO lancarkan jentera. Lagilah koyak dia, tuan-tuan.